Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naqulu wa billahi taufiq. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla pada pagi yang mulia ini. Kita dapat bertemu lagi ya, bagi menyambung bacaan kitab kisah-kisah ghaib, kisah-kisah ghaib dalam hadis yang sahih lah, dalam hadis-hadis yang sahih. Qasasul ghaib fi sahih al-hadis an-nabawi. Okey, kita hari ini insya-Allah maknanya kita sampai ke tajuk yang ke Al-Qissatul Hadiyatu wal Arba'un, kisah yang ke-41. Okey, kisah yang ke-41 yakni fitnatul ahlasi, ya kan, was-sarra'i wad-duhaima, fitnatul ahlasi was-sarra'i wad-duhaima'i. Okey, saya rasa masing-masing ada kitab bahasa Melayu kitab yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Yang saya tunjuk dekat skrin ni bahasa Arab. Yalah, sama-sama lah. Okey, tak ada apa yang nak share, tunjuk yang ni yalah. Ya. Baik, kata Syekh di sini rahimahullahu taala, dia kata pengantar dia tamhid, hadis ini memberitahukan kepada kita tentang keadaan kaum muslimin dalam masa sebelum munculnya Dajjal. Mana Dajjal ni dia punya climax dia lah, kan? Fitnah dahsyat, fitnah yang terbesar lah. Ya, maknanya yang mana tidak ada Nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal. Sebagaimana kita baca dalam hadis kan, tidak ada seorang pun Nabi yang datang sebelum Nabi SAW melainkan dia akan ingatkan umat dia tentang fitnah Dajjal. Dan kata Nabi SAW, kalau dia datang pada kamu dan aku ada, maka aku adalah lawan dia lah. Aku yang akan berhujah dan berlawan dengan dia. Tapi Nabi SAW tidak dapat membunuh Dajjal, sebab yang membunuh Dajjal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis yang sahih yang pernah kita bacakan. Okey. Jadi hari ini cerita kepada kita tentang keadaan kita lah, kaum muslimin kan, keadaan kita orang-orang Islam dalam masa sebelum munculnya Dajjal. Bagaimana keadaan kehidupan kita ni, cerita benda ghaib kan, benda ghaib nisbah kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, benda yang akan datang, benda ghaib. Jadi orang dulu tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi kita hari ni mungkin kita tahu apa yang dah berlaku dahulu kan, ataupun dan ada yang kita tak tahu apa yang berlaku sebelum ni. Ya, jadi maknanya dia panggil ghaib. Ghaib ni ada dua lah. Ghaib ada dua, ghaib yang kita panggil yang hakiki, ghaib yang nisbi. Ghaib yang hakiki ni ghaib yang akan datang lah, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ataupun ghaib yang nisbi ni nisbah pada sebagian orang dia tahu, nisbah pada sebagian orang dia tak tahu. Contohnya, saya tahulah sejarah hidup saya kan, tapi yang tuan-tuan perempuan tak tahu sejarah hidup saya. Itu nisbah kepada saya ghaib yang nisbi. Saya boleh tahu, orang lain tak tahu. Yang sebelum ni lah, yang akan datang siapa pun tak tahu, itu ghaib yang hakiki lah. Okey. Jadi di masa itu mereka berada dalam situasi penuh persaingan dan peperangan. Inilah hakikat realiti yang sedang kita alami hari ini kan. Realiti yang sedang kita alami umat Islam, terutamanya kita kata dalam negara kita yang kecil ini, negara Malaysia ni kan. Berlaku pertelingkahan, pertelagahan di antara umat, terutamanya umat Islam lah. Yang kita cerita ni dalam konteks umat Islam, dilihat berlaku perbalahan, perebutan kuasa, kerakusan manusia-manusia yang kita panggil jahla kan, manusia jahil tadi kan, begitu. Jadi yang biasanya yang merebut ini adalah orang jahil lah, orang jahil dia berebut. Dia tak tahu kemudaratan kan, dia tak tahu, dia nampak sesuatu tu zahir nampak macam manis kan. Dunia ni hulwatun khadirah, dunia ni
Kan hulwah manis, hijau. Jadi dia mempesonakan. Dia mempesonakan manusia. Kan, tetapi maknanya orang yang mengetahui, yang berilmu, dia mengetahui racun dan bahaya, dia takut. Dia tak berani nak menyentuh walaupun dia mempesonakan. Kan, itulah maknanya perangkap-perangkap dipasang adalah dengan diletakkan padanya perkara yang mempesonakan. Sebab tu dunia ni dihiasi dengan keindahan, keseronokan, memenuhi tuntutan hawa nafsu syahwat, kan, ini dunia. Jadi berlaku kan, kita tengok kan manusia rakus tadi. Masing-masing mendakwa mereka akan mendatangkan kebaikan kepada umat. Itu hanya orang kata apa? Dakwaan-dakwaan kosong sajalah. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam dalil menyebut, ini kita cakap semuanya ada lapik, kan? Berlapik dengan dalil, nas, kan? Sama ada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kata asar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan sebab kita dah diberitahu oleh Nabi SAW, siapa yang minta sesuatu jawatan, minta, maka Allah tak akan jaga dia. Allah tak akan pedulikan dia. Allah serahkan urusan seluruh daripada dia. Sebab tu jadi penat, dia jadi susah. Barang siapa yang diberi tanpa dia meminta, maka Allah Ta'ala akan hantar malaikat untuk bantu urusan dia. Ini jelas Nabi begitu dalam hadis kan. Okey, tak apa. Ini saya cakap bukan dari sudut maknanya cerita politik, kita nak sembang politik tak kan, tapi itu hakikat yang kita lihat sebagai orang yang berilmu mengetahui tentang peristiwa yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Kita bukan tahu benda yang akan datang, tapi kita tahu sebab diceritakan oleh Nabi SAW. Nah, saya pernah cakap benda ni pada seseorang, kan, dia kata, oh engkau boleh tahu benda akan datang. Kita kata kalau saya cakap itu saya jadi kafir lah. Kalau saya mendakwa saya boleh tahu perkara yang akan datang, saya kafir lah. Na'udzubillah. Kita bukan cerita benda yang kita tak tahu. Jadi maknanya kita cerita benda yang kita diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW. Tapi yang cakap tu orang itu dia jahil. Kan? Nak ceritanya manusia jahil ni sangat ramai di atas muka bumi ni. Sangat ramai di atas muka bumi manusia jahil. Ya, jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk jadi di kalangan orang yang berminat dengan ilmu pengetahuan. Berusaha sentiasa untuk mendapatkan ilmu dan kita sentiasa minta kepada Allah Ta'ala, kita tidak pernah rasa cukup ilmu ini. Kerana ilmu Tuhan sangat luas dan kita minta dengan ajaran Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat ni Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah akan pelihara kita. Okay? Jadi kita boleh tengok apa yang berlaku di sekitar kita, sekeliling kita, di zaman kita. Dan bagaimana solusi, cara untuk kita melepaskan diri pada musibah-musibah yang melanda ini. Dengan teknik yang kita, bila kita ikuti teknik itu, teknik yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teknik wahyu. Teknik wahyu. Okay? Jadi bila kita gunakan teknik yang sebenar, maka kita akan selamat dalam keadaan kucar kacir ini, keserabutan kehidupan di zaman ini kan. Gitu kita lihat kan, dia tengok di sini dia kata apa? Persaingan dan peperangan yang terus menerus dan sambung menyambung yang menimpa semua dunia Islam. Sekarang ni kita kata fitnah ini melanda seluruh umat. Tak terkecuali mana-mana pun. Tak terkecuali, kita lihat kan. Maknanya semua kena. Dahsyat. Allahu Akbar. Kita begitu tengok takut kan, takut bimbang tengok macam mana ya Allah kan. Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, kita juga akan terjun ke dalam kancah fitnah itu. Terlihat orang berdemonstrasi apa semua duk suruh apa nama menteri ni undur kan. Ini semua kejahilan. Kan? Maknanya gelap, kehidupan tadi gelap. Kenapa? Kerana tidak kalau Indonesia kata tidak dibarengi dengan ilmu, tidak disertai dengan ilmu pengetahuan yang sahih, yang benar. Berdoalah kepada Allah agar Allah pelihara kita, agar Allah jaga kita daripada fitnah ad-dahma ini, fitnah yang gelap ini. Dahsyat. Cuba kita lihat. Macam-macam fitnah hari ini kan kita hadapi. Fitnah dari sudut adalah hubungan masyarakat, hubungan kemasyarakatan, fitnah dari sudut ilmu kalam, ahlul kalam ni kan, dari sudut akidah kan. Akan tetapi dia balik semua itu mengandung persiapan kelahiran daulah Islam yang lebih murni. Tapi itulah dia,
kita kena yakin, kita kena tahu bahawa al-mustaqbal Islam, masa hadapan itu adalah milik Islam. Jadi maknanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tertinggi di atasnya. Maka beruntunglah siapa yang berpegang dengan tali Islam. Ya, berpegang dengan tali Islam, al-urwatul wuthqa, iaitu berakidah dengan akidah yang sahih dan akidah yang benar, berpandukan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan athar sahabah ataupun salaful ummah. Okey, iaitu kesiapan daulah melawan kekaisaran Romawi di dalam pertempuran yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-malhamah. Al-malhamatul kubra, akan berlaku peperangan dahsyat yang besar di antara orang-orang Islam dan orang-orang Romawi, bangsa Rom. Ya. Bila ya? Dia akan berlaku penaklukan Konstantinopel kali yang kedua kan. Di sini ada hadis ya, kalau saya share di sini hadis kan tentang penaklukan Konstantinopel tadi kan, berlaku yang Nabi SAW sebut kan. Banyak hadis lah, di antara hadis dalam Musnad Ahmad, dalam Tarikh Al-Kabir Al-Bukhari, dalam Musnad Ahmad disebut di sini, ada hadis daripada hadis Abdullah bin Busur Al-Khath'ami daripada ayahnya, yakni Busur Bishir. Abdullah bin Bishir Al-Khath'ami, Bishir Al-Khath'ami ini sahabat lah. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyah, akan dibuka Qustantiniyah, yakni Turki lah. Maka sebaik-baik ketua adalah ketuanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya, tentera itu. Qala fada'ani Maslamah bin Abdul Malik, maka Maslamah bin Malik panggil aku, maka dia tanya aku, maka aku cerita tentang hadis ni, Faraza. Baik ya, ramai orang, kita tengok ramai para penulis ataupun asatizah yang mengatakan pembukaan yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah pembukaan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, salah seorang daripada pemerintah kerajaan Uthmani kan. Dia telah menakluki Konstantinopel. Tapi adakah bertepatan hadis itu dengan pasukan Muhammad Al-Fatih itu? Ini jadi persoalannya. Sebab sekarang ni akan berlaku 2 kali penaklukan, tahu tak? 2 kali penaklukan. Kan? Kita tengok hadis yang lain saya tunjuk, hadis yang cerita macam mana cara penaklukan yang kedua itu. Kan? Tanpa peperangan. Dia tanpa peperangan, dia hanya dengan takbir. Dengan ucapan la ilaha illallah tadi, maknanya berlaku penaklukan. Okey. Mana dia hadis ni? Okey. Hadis yang sama di sini, tapi hadis yang saya jumpa tadi lain. Banyak hadis ni. Kan kali yang kedua. Baik, tak apalah. Hadis tu sabit ada, dan saya nak tunjuk sini jadi lambat sikit makan masa. Okey, hadis tu sebut bahawa maknanya dia berlaku penaklukan terhadap Konstantiniyah ni berlaku dengan tidak peperangan. Dia hanya takbir la ilaha illallah kan, jatuh satu bahagian kan, masuk jadi satu takbir lagi la ilaha illallah, jadi jatuh satu bahagian lagi. Jadi maknanya kaum muslim masuk ke dalam Konstantinopel tadi, maknanya untuk mengambil segala ghanimah di situlah. Okey. Jadi sekarang ni kita kata ada 2 penaklukan, ada 2 tentera. Sedangkan Nabi kata wala ni'mal jaysh, ya kan? Jaysh zalika, sebaik-baik tentera adalah tentera demikian itu. Okey, sekarang ni antara tentera penaklukan yang pertama dan penaklukan yang kedua, mana yang terbaik? Cara mana yang terbaik? Cara mana yang paling mudah? Cara yang kedua. Jadi ini mengisyaratkan pada kita bahawa yang terbaiknya adalah penaklukan yang kedua nanti, iaitu sebelum keluarnya Dajjal. Jadi sebagian orang tengok kan, saya tengok dalam ni kan, contohnya dalam ni disebut dia nak isbatkan bahawa, tengok dia nak isbatkan di sudut akidah, la tuftah, disebutkan hadis ni la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Hadis itu sahih betul, tetapi kita nak tatbikkan dia, kita nak laksanakan dia pada tentera Muhammad Al-Fatih itu adakah ia benar? Itu satu persoalan.
Jadi maknanya apabila dia kata itulah hadis yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan tentera Muhammad Al-Fatih, maka dia berkata Muhammad Al-Fatih ni dia berakidah dengan akidah Maturidiyah. Kan? Tentera dia berakidah dengan akidah Asy'ariyah, maaf, dia kata akidah Al-Asy'ariyah. Ya, dia kata ni. Jadi di sini dia berkata Nabi SAW puji tentera ni akidah Asy'ariyah ataupun akidah Maturidiyah. Akidah Maturidiyah. Jadi di mana akidah salafnya? Di sinilah persoalan dia. Jadi kita boleh bangkitkan persoalan ini, dan tentulah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang berakidah dengan akidah salafiyah, akidah salaf, akidah Nabi SAW yang diajar oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi berlaku dua penaklukan. Jadi maknanya wallahu taala alam, maka yang dimaksud dengan ni'mal jaish fali ni'mal amir, sebab baik tentera adalah tenteranya tentera yang akan melakukan penaklukan kali yang kedua terhadap kota Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu, tentera yang akan melakukan penaklukan kali yang kedua sebelum kiamat nanti. Itu yang saya nak share di sinilah. Okey, kalau dalam artikel ni dia nak isbatkan bahawa di sudut akidah lah, bahawa benarlah akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah kerana Nabi dah puji tentera tu. Kan? Bila Nabi puji tentera tu secara tak langsung Nabi puji akidah dia bang. Tapi kalau macam tu kita timbulkan persoalan ini. Itulah. Kan? Sebab ada dua pembukaan Konstantinopel. Dia akan berlaku lagi pembukaan lagi sekali. Kan? Maknanya sebelum keluarnya Dajjal. Ini bahasa Arab semua ni. Okey. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada tahun 886 Hijriyah. Rahimahullah. Gitu. Okey, boleh kan? Nanti mungkin ini boleh jadi perbincangan lah. Ini boleh jadi satu perbincangan. Okey, itulah tentang hadis tu. Tengok ya. Sebab kita akan jadi muskil kalau orang kata pembukaan maksud hadis tu adalah untuk pembukaan yang pertama, maka jadi muskil lah. Jadi mana yang terbaik di antara dua? Tentu satu di antara dua pembukaan itu yang terbaik. Mana ada dua-dua yang sama level. Macam orang belajar dapat nombor 1, nombor 2 kan. Mesti satu yang terbaik di antara yang dua tadi. Itu dia. Tengok ya. Ini adalah pertempuran terbesar sepanjang sejarah. Lebih besar daripada penaklukan dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Pertempuran terbesar di Al-Malhamah tadi. Mereka menang dalam pertempuran ini, kaum muslimin menang dalam pertempuran ini, menang. Dan setelah itu mereka menaklukkan Konstantinopel, kemudian muncul Dajjal. Ini. Ya, kita tahu bahawa selepas penaklukan pertama Dajjal tak muncul lagi. Dajjal belum muncul. Cumanya kita panggil pengikut Dajjal tu ramai lah. Ramai lah pengikut Dajjal. Sebagaimana akan dijelaskan kemudian dalam kisah berikut. Okey, kita lihat teks hadisnya. An Abdullah bin Umar qala kunna qu'udan. Daripada Abdullah bin Umar katanya kunna adalah kami duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara al-fitana. Lalu Rasulullah menyebut tentang al-fitan. Al-fitan adalah perkataan plural bagi fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ni makna musibah yang melanda. Kan? Fitnah, musibah yang melanda. Itu fitnah. Okey, kegelapan. Diambil daripada perkataan fatantu zahaba. Jadi musibah ataupun ujian lah. Okey. Fatantu zahaba, saya telah menguji emas itu. Bagaimana kita nak menguji emas? Kita menguji sesuatu logam itu sama ada emas ataupun tidak dengan dibakar lah. Jadi fatantuhu finnar atau binnar, aku ujinya dengan api. Jadi api itu kan musibah kan. Maknanya dia bakar emas tadi
sehinggalah mencair, maka terpisahlah di antara logam emas dan logam-logam lainnya yang bersatu dengan emas. Itu maksud fitnah tadilah. Jadi ujian itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Jadi fa'akthara fi dzikriha, maka Rasulullah SAW banyak sebut tentang fitnah itu. Akthara, memperbanyakkan menyebut tentang fitnah itu, hatta dzakara fitnatal ahlas, sehingga Nabi SAW sebut tentang fitnah al-ahlas. Jadi apa dia fitnah al-ahlas? Sahabat pun tak tahu. Sahabat radhiyallahu anhum pun tak tahu. Faqala qailun, maka katalah seorang sahabat, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Apa dia fitnah ahlas tu ya Rasulullah? Itu sahabat pun tak tahu. Qala Rasulullah SAW menjawab, hiya harabun. Harab. Apa makna harab? Kan? Harab mana dia lari, ya kan? Harabun wa harabun. Ya, harabun wa harabun. Harab ni mana lari, ya kan? Kalau harab maknanya hilang harta dan keluarga. Pengusiran, maksudnya harab, melari, pengusiran dan hilang harta dan keluarga. Ya. Jadi bila berlakukan macam tu kan, berlaku fitnah musibah, orang akan melarikan diri kan daripada tempat-tempat yang menyusahkan kepada tempat yang selamat kan, tempat yang aman. Jadi alhamdulillah lah Allah jadikan kita ni di Malaysia ni dalam keadaan aman, damai, ya kan? Tidak kalau jadi huru-hara kita macam di Syria, macam mana keadaan kita ya? Jadi Myanmar, kaum muslimin tak boleh nak hidup senang kan? Ditindas, dibunuh, macam-macam dibuat kan? Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita ni kelapangan, keselamatan. Ini sebagai satu nikmat dan ujian juga. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Itu sebagai fitnah. Jadi kita juga diuji. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dengan diuji dengan kelapangan, kesenangan kan, walaupun kita ni ditimpa pandemik apa semua tadi, jadi kita maknanya kalau kita boleh duduk di rumah dalam keadaan kita jaga semua, kalau kita keluar rumah jaga SOP dan sebagainya, insya-Allah Allah pelihara dan jaga kita. Kalau kena juga nak buat macam mana kan, qadarallahu ma syaa fa'al. Okey, qadarullah. Dan harabun maksud kehilangan harta dan keluarga lah kan, berlaku peperangan, harta dan keluarga hilang, itu fitnah ahlas berlaku ni. Ini berlaku kan sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, berlaku fitnah pertelingkahan di antara para sahabat sampai hari ini, ya. Summa fitnatus sarra, kemudian fitnah as-sarra. Kan? Nabi sebut fitnah as-sarra. As-sarra ni apa dia makna as-sarra ni? Kan? Sir kan sarra. Fitnah sarra dakhanuha, kan, yang asapnya dakhan ni asap lah kan, asap dia, kobaran asap dia, min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, di bawah tapak kaki seorang lelaki daripada keturunan aku, keluarga aku, yaz'umu annahu minni, dia mendakwa dia termasuk di kalangan aku, maksud dia mendakwa dia bawa apa yang diajar oleh Nabi SAW, walaysa minni, dan bukanlah dia daripada kalangan aku. Itu Nabi sebut bahawa walaupun orang tu keturunan Nabi SAW, tapi dia bukan daripada kalangan Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia ahlul bid'ah. Macam kebanyakan puak-puak Habib ni kan. Puak Habib yang mendakwa dia punya keturunan Rasulullah SAW semua tadi, tapi dia buat benda-benda bid'ah, perkara-perkara khurafat, tahyul tadi kan. Dimasukkan dalam agama. Orang macam tu Nabi nak mengaku pengikut dia. Tak. Nabi kata, kan, walaysa minni. Dia bukanlah dia daripada kalangan aku, kata Nabi SAW. Walaupun orang tu keturunan Nabi SAW, tapi dia daripada ahli bid'ah, maka Nabi tidak iktiraf dia. Nabi tak iktiraf. Wa innama awliyai al-muttaqun, hanya saja orang yang menjadi awliya aku, pembantu aku, penolong aku adalah orang-orang yang bertakwa. Pengikut aku adalah orang-orang yang bertakwa. Kan? Berlaku fitnah yang macam tu. Kan? Fitnah as-sarra'i. Thumma yastalihu an-nasu ala rajulin, kemudian manusia pun maknanya jadi baiklah, kan? Jadi baik keadaan mereka
ala rajulin, di atas seorang lelaki dengan mengikut seorang ketua, ya, seorang lelaki ketua, kawarikin ala dhila'in. Al-warik ni mana seperti punggung yang di atas tulang rusuk. Punggung yang duduk di atas tulang rusuk. Maksudnya kan tulang rusuk ni macam tu bengkok kan. Kita duduk atas tulang rusuk tu, mana stabil tak? Stabil tak? Tak stabil. Ini masal. Ini kata Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala, kan? Ay yastalihuna ala amrin wahin. Mana mereka ni berdamai dalam keadaan yang begitu lemah lah, yang tidak ada nizam, tidak ada kanun, tidak istiqamah, ya? Yang tidak lama lah. Jadi maknanya berdamai dalam keadaan yang tak mungkin perdamaian itu berterusan, ya? Maknanya sekejap je kot. Jadi rosak balik lah. Macam orang duduk atas tulang rusuk lah. Kan tulang rusuk kita bengkok tu kan, tulang rusuk apa, lembu ke apa, kita bagi berdiri, kita duduk. Boleh duduk stabil tak? Tak stabil lah, dia goyang-goyang jatuh lah. Begitu. Ini masal ya. Masal ataupun perumpamaan. Okay. Ya, apa maksud dia? Maksud dia kata Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan bahawa orang lelaki yang jadi ketua tu tidak layak, kan? Tidak layak dia untuk jadi ketua, kan? Dan dia tak akan dapat memerintah dengan sendirinya. Begitulah yang kita lihat realiti dan hari ni dan sebelum ni, macam tu keadaan kan. Setiap umat, di mana setiap kita kata itulah, umat Islam di merata tempat macam tu lah. Lihat kepada pemimpin umat Islam hari ni macam mana? Macam mana keadaan pemimpin umat Islam hari ni? Kan tepuk dada tanya pengetahuan sendirilah. Gitu. Itu perumpamaan ya, perumpamaan kawarikin ala dhila'in. Ini perkataan perumpamaan dalam bahasa Arab atau dipanggil sebagai masal yang digunakan, kan? Makna dia urusan yang tidak stabil lah, kan? Kenapa? Kerana tulang rusuk yang diletakkan tadi untuk diduduk padanya tidak akan boleh kita letak, nak buat dia macam kerusi. Mana boleh? Kita letak terbalik. Itu kalau kita bagi dia duduk, kita pegang duduk, kita terlentang. Kita akan terlentang jatuh. Itu. Dan itu berlaku. Akan berlaku perdamaian tu. Sekejap. Kemudian berlaku summa fitnatu Duhaima. Berlaku pula fitnah Duhaima. Kata Ibnu Athir juga rahimahullah, maksudnya fitnah yang gelap gelita. Kan? Dia panggil Duhaima ni kalau dalam istilah bahasa Arab dia panggil isim tasghir, menunjukkan perkataan tu kecil. Tapi di sini maknanya diguna perkataan itu nak menunjukkan at-ta'zim, sangat besar, sangat dahsyat, kegelapan yang sangat dahsyat, berlaku fitnah yang besar. Yang mana fitnah ini melimpa mengenai kepada semua orang. Semua orang kena, orang beriman semua kena. Islam semua kena. Jadi tak ada seorang pun di kalangan umat ini kiralah apa semua kena. Sebab tu Nabi kata SAW, thumma fitnatu ad-Duhaima. Kemudian berlaku pula fitnah Duhaima. Kan? Jadi sudah dia mula-mula fitnah Ahlas, kemudian Sarra', kemudian Duhaima. Ini yang paling dahsyat. La tada'u ahadan, dia tidak akan biarkan seseorang pun daripada umat ni illa latamathu latmatan, melainkan semuanya akan terpukul. Semuanya akan terkena dengan fitnah ini. Seorang pun tak akan terlepas. Allahu Akbar. Ini Nabi sebut kan. Jadi kita bimbang, kita takut. Bila kita tahu kita bimbang dan takutlah. Jadi bila kita takut, apa kita perlu buat? Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Taala jaga kita sentiasa, baca zikir pagi, zikir petang, kan? Minta pertolongan Allah Taala. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni. Baca macam-macam doa zikir pagi petang yang diajar oleh Nabi SAW. Kerana kita ni kena sentiasa berada dalam keadaan kebimbangan. Kita kena letakkan diri kita dalam keadaan yang macam tu. Sentiasa kebimbangan, bimbang, takut-takut kita ni berada pada musibah dahsyat tu kan. Dan sekarang pun kita zaman musibah dah. Sekarang pun kita zaman fitnah dah. Kan? Memang jelas, memang mukjizat Nabi cerita benda tu berlaku betul. Selepuk kena kat kita.
kan? Jadi maknanya kita tengok apa yang berlaku hari ni kan, realiti kan. Umat Islam berpecah belah. Di Malaysia kita ni tengok, di Malaysia ni kita kata umat Islam pecah pada beberapa parti. Dalam satu kampung kita duduk ni kan, macam-macam fikrah, macam-macam parti. Tentulah parti A dia tak akan suka pada parti B. Parti B dia tidak akan gemar pada parti C. Parti C dia akan usaha untuk menjatuhkan semua parti-parti. Betul tak? Apa yang saya cakap ni, itulah dia, saya rasa memang betul lah. Ini hakikat yang kita lihat kan, dalam kampung kita sendiri kan, tengok dia ni tak boleh pakai ni. Kenapa tak boleh pakai? Dia ni tak boleh ikut ni. Sebab dia bukan parti kita. Dia tidak ikut parti kita. Ya, dia ni penjilat kerajaan ni, dia ni. Dia ni penentang kerajaan ni. Jadi, itulah yang berlaku. Kan, letih kan, penat kan kalau kita tahu benda ni kan. Ya Allah, ya rakyat-rakyat bawahan ni macam mana perangai dia, orang atasan perangai dia macam lain pula. Kan? Adakah semuanya menyumbang kepada kebaikan dan kesatuan ummah dan keredaan Allah Ta'ala? Maka soalan di situ, ada mentol di situ, boleh buka mentol, tekan, tengok, betul tak? Okey. Kemudian fa'idha qila, apabila dikatakan inqaddat, maknanya fitnah ini dah selesai, fitnah dah habis, orang Islam dah bersatu, tamadat, hakikatnya dia berleluasa, hakikatnya dia berterusan fitnah ini. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan, orang pada pagi hari dia beriman kepada Allah, pergi masjid, surau, semayang. Wa yumsi kafiran, pada waktu petang dia jadi kafir pula. Allahu akbar. Kenapa ini? Kerana kejahilan. Dia tak tahu benda yang dia buat tu boleh merosakkan akidah dia, boleh menjahanamkan akidah dia. Dia solat tapi dia buat benda yang merosakkan akidah. Dia memperlekehkan ataupun dia mempermain-mainkan hukum Allah, mempersenda-sendakan hukum Allah, mempersendakan orang yang pakai tudung dan sebagainya, memperlecehkan. Ya kan? Dia tu kan, pakai apa macam tu, tutup macam harimau, macam hantu. Ini mempersendakan hukum Allah Ta'ala dalam keadaan dia. Tapi dia subuh dia semayang kat masjid, semayang subuh. Ataupun semayang di rumah dia dalam keadaan sekarang dan sebagainya. Solat. Jumaat dia pergi. Tapi petang tu, dia buat kerja yang boleh merosakkan akidah dia. Kafir dia tadi. Dalam keadaan dia tak tahu dia tu jadi kafir dah. Allahu Akbar. Ya? Dia tak sedar dia jadi kafir. Dia tak sedar. Dan tak sedar dia dah jadi murtad, keluar daripada Islam. Dia tak sedar. Petang dia jadi kafir. Hatta yasira an-nasu ila fustataini. Maka sehinggalah jadi manusia tadi kepada dua fustat. Fustat ni apa dia? Al-Madinah ataupun bandar lah. Ataupun tempat berkumpul manusia. Fustatin imanin, iaitu tempat keimanan, kumpulan keimanan, la nifaqa fihi, tidak ada kenifakan, tidak ada kemunafikan padanya. Wa fustati nifaqin, dan tempat perhimpunan kemunafikan, tidak ada iman padanya. Tak ada iman. Jadi ada dua kumpulan munafik dan kumpulan beriman. Geng beriman bersama dia, geng munafik bersama depa. Fa idza kana dzakum, Nabi kata Rasulullah SAW, kalaulah macam tu ia berlaku pada kamu, kalau dia berlaku waktu tu, kamu ada waktu tu, fantadhiru dajjal, maka tunggulah dajjal, min yaumihi, pada hari itu, au ghadihi, ataupun esok hari. Kan, sama ada hari ni atau esok dajjal datanglah. Bila berlaku yang macam ni kan. Sekarang dah dekat ke tak dekat? Dah dekat dah. Dah dekat dah berlaku kan. Cumanya peperangan tadi belum berlaku lah. Malhamah al-kubra tu tak berlaku lagi. Dan dia akan berlaku tak tahulah. Kan, kita masih hidup ke ataupun kita dah mati ke masa tu. Yang pentingnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan kita daripada fitnah inilah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa baca doa itu kan sebelum kita salam dalam solat. Kita minta dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala supaya kita tidak termasuk di kalangan mereka yang tertimpa fitnah yang dahsyat ini. Kan? Gitu. Baik, kita terus pergi kepada syarah hadis ini. Bagaimana disyarahkan oleh Syekh Dr.
Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita keadaan di kalangan kaum muslimin dalam jangka waktu yang pendek sebelum muncul Dajjal. Maksudnya jangka masa pendek saja keadaan tu. Okay? Bila berlaku benda tu, sekejap lepas tu, hari ni atau besok, Dajjal keluar lah. Bila berlaku fitnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berada di masa perpecahan. Mereka berada di masa perpecahan dan perselisihan. Selain itu, berhembus di kalangan mereka fitnah yang sambung menyambung dan terus menerus yang menyapu keberadaan mereka. Allahu Akbar. Macam mana kita nak lari macam mana? Kita dah hidup di zaman ni, kita boleh lari ke tak boleh? Kita terpaksa. Nak ke tak nak kan kita terpaksa melalui kehidupan ini di zaman ini. Kita kata, ya Allah kenapa tak hidupkan aku di zaman tu? Di setiap zaman fitnah ni ada lah. Kan? Jadi macam mana kita nak mendepaninya? Macam mana kita nak melaluinya dengan selamat. Dengan benteng-benteng dan perisai-perisai yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk keselamatan kita lah di dunia ini sebelum kita menghadap kepada Allah Ta'ala, dan bila kita menghadap Allah Ta'ala, Allah redha terhadap kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda, yakhruju a'warud dajjal. Keluarlah a'war, yang ni awar pada awar, maknanya awar ni buta sebelah tu, mata yang rosak sebelah. Kan, makhluk manusia yang dia manusia yang rosak sebelah mata dia. Masihud dalalati, yang menyapu bumi. Masih ni masaha. Apa makna masaha? Masaha ni sapu, ratai, yang meratai bumi dengan kesesatan. Masihud dalalah. Adapun Nabi Isa AS Masihul Huda lah. Masihul Huda, Nabi Isa AS Al-Masih, iaitu meratai bumi dengan petunjuk dan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, keimanan. Kan? Adapun Al-Masih Dajjal, dia meratai bumi dengan kesesatan, kegelapan, kejahatan, kezaliman. Itulah dia. Qibal al-masyriqi, daripada sebelah timur. Mana sebelah timur? Nabi isyaratkan, Nabi Islam isyaratkan, Nabi kata sebelah timur tu Nabi ada di Madinah. Kalau kita di sebelah timur, kita kat mana? Kan? Jadi sebelah timur di Madinah itu di mana? Di Iraq ataupun Iran lah. Iraq atau Iran. Kan? Tanduk syaitan tu di Najat di Iraq. Bodoh Najat. Kan? Jadi orang yang nak benci kepada Saudi dan sebagainya, dia berkata Najat tu. Itulah dia, Muhammad Abdul Wahab tu lah. Astaghfirullahalazim kan. Jahatnya lidah mereka tadi kan. Begitu. Dalam meletakkan sesuatu zalim. Najat di Iraq, bodoh Najat. Jadi apa yang Nabi isyaratkan dalam hadis yang lain, Nabi sebut akan keluar Dajjal daripada Asbahan. Dajjal akan keluar daripada Asbahan, diikuti oleh 70,000, kan? 70,000 Yahudi Asbahan. 70,000 Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal. Dan mereka memakai tayalisah. Tayalisah ni macam selimut hitam tu lah. Imam-imam Syiah duk pakai dia tu kot. Kan? Itulah dia, nampaknya Syiah ni lah yang akan jadi pengikut Dajjal kot. Kan? Jadi sebelah timur. Bila? Fi zaman ikhtilafin nasi, pada zaman perselisihan manusia, wa furqatin, dan zaman perpecahan. Dan hakikatnya kita sekarang berada di zaman perpecahan. Kita berada di zaman perselisihan, pergaduhan di antara kaum muslimin. Perbalahan. Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala dalam takhrijnya. Takhrijnya pada takhrij, maksudnya takhrij dia keluarkan hadis daripada kitab-kitab tu. Dari hadis ni riwayat sekian. Hadis ni diriwayatkan oleh si fulan. Itu takhrij. Dia ambil daripada perkataan kharaja. Dia punya root word ya. Kharaja, keluar.
Kharraja, mengeluarkan. Jadi takhrij, dia membuat pengeluaran hadis daripada kitab-kitab tertentu. Itu maksud dia. Dia mengatakan, Al-Haythami mengatakan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan para perawinya adalah para perawi hadis sahih selain Ali bin Al-Munzir. Dia thiqah. Al-Hafiz mengatakan, Al-Hafiz bin Hajar lah rahimahullah mengatakan isnadnya bagus. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini 3 buah fitnah yang terjadi sambung menyambung, iaitu fitnatul ahlas tadi yang kita baca tadi kan, kemudian fitnah sarra, kemudian fitnah duhaima, 3 fitnah yang sambung menyambung. Itu. Sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan fitnah yang pertama, iaitu fitnah ahlas. Apa itu fitnah ahlas? Maka beliau SAW menjawab, iaitu lari. Dia itu lari lalu musnahlah harta dan keluarganya. Dia lari, ya kan? Lalu musnahlah harta dan keluarganya. Jelaslah dari definisi Rasulullah SAW bahawa kelompok orang-orang mukmin menjadi lemah dalam fitnah ini. Kan? Memang diperkotak-katikkan lah, orang beriman memang diperkotak-katikkan lah kan, macam kita hari ni lah diperkotak-katikkan oleh orang bukan Islam. Dia apa yang susun corak-corak kehidupan kita apa semua kan. Jadi menteri-menteri ni apa tak tahulah, boneka ke apa, wallahu ta'ala a'lam, kita tak tuduh lah, kita tak kata apa-apa, tapi nampak pelik kan, kita sendiri nampak pelik lah. Jadi orang mukmin menjadi lemah dalam fitnah ini. Oleh sebab itu mereka lari di hadapan para lawan mereka. Ni kalau lari kan. Musuh-musuh mereka menguasai atas harta, rumah dan perdagangan mereka. Betul kan? Ini berlaku. Gitu. Fitnah ni diikuti oleh fitnah sarra pula. Peperangan di dalamnya berkenaan dengan kedudukan dan harta, perebutan, pangkat, harta. Semua orang nak jadi PM. Hari ni kan. Hari ni kita nak, tak tahulah siapa dia PM baru ni kan. Jadi itulah dia. Tapi adakah yang naik tu lebih baik daripada yang sebelumnya? Jadi tak tahulah. Cumanya kita mampu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri kepada kita pemimpin yang saleh, kan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apapun kita kena tahu bahawa pemimpin itu adalah cerminan daripada rakyat. Rakyat baik, maka pemimpin baiklah. Itu ialah. Kan? Jadi macam gitu. Tengok kepada rakyat, maka itulah dia pemimpin. Kalau rakyat jenis pentingkan keduniaan, penuh dengan kejahilan, rasuah berleluasa dan sebagainya, itulah dia hakikatnya pemimpin yang akan memimpin mereka lah. Jadi apapun kita orang beriman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala lantik kepada kita pemimpin yang saleh, yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah kan. Jadi begitulah maknanya kita harap kebaikan tadi. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh namanya sendirilah. Pengobar fitnah ini adalah seorang pria, seorang lelaki yang mengaku bahawa dirinya berasal daripada keluarga Rasulullah SAW. Macam hari ni lah ramai kan, tengok yang golongan Habib. Golongan Habib ni mereka declare, mereka ni adalah keturunan Rasulullah lah. Dia datang daripada Hadramaut, Yaman sana kan. Sehingga ada Habib apa tu yang mengaku diri dia tu maknanya boleh hadir majlis Rasulullah datang. Hadir Habib Umar. Rasulullah datang dalam majlis dia. Hebatlah dia. Kan? Maknanya cuma dia tak declare dia kata dia sahabat ya, sebab sahabat ni mana orang yang boleh bertemu dengan Rasulullah dan boleh beriman dan bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah SAW dan mati dalam Islam dan radhiyallahu anhu. Cuma dia tak kata nama dia tu Habib Umar radhiyallahu anhu. Kan, pengikut tak pandai kata radhiyallahu anhu. Tapi kalau hakikatnya orang yang mengaku macam tu, dia dah jadi dakwah diri dia sahabat Nabi lah. Nabi datang secara yaqadhah, berjumpa, bincang masalah, cerita kena buat macam ni, kena buat macam tu. Betapa dibodohkan pengikut dia oleh si Habib ni. Gitu. Dia dah ramai pengikut dia di Malaysia ni, ramai di Indonesia. Kita datang berkali-kali ke Malaysia kan, golongan Habib ni. Tengok ya. Padahal Rasulullah SAW mendustakan pengakuannya. Begitulah pokok-pokok yang kita kata.
yang mengaku keturunan Rasulullah SAW ni kan, ambil kesempatan kadang-kadang dan sebagainya. Hakikatnya kita pun tak tahu dia keturunan Rasulullah ataupun tidak. Saya pun boleh mengaku saya keturunan Rasulullah. Siapa tahu. Ya kan? Pergi pada orang yang tak pernah kenal kita, cerita saya keturunan Rasulullah SAW. Gitu. Dia bukan dari anggota keluarga beliau. Kedustaan ganda yang telah dilakukannya adalah daripada segi nasab, kesalehan dan ketakwaan. Dia juga bukan di antara orang mereka yang berjalan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam atau manhaj ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula orang yang mengikuti petunjuk beliau, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para wali, yakni para wali, para penolong ya. Aulia ni penolong ataupun pembantu ya. Penolong, pembantu, pengikut ni. Wali, ingat tahu wali ni apa? Wali yang boleh terbang kan. Para wali Rasulullah SAW yang diterima dan diridai oleh beliau, berasal dari keluarga beliau dan juga ketakwaannya, kan? Berasal dari keturunan Nabi SAW, dan orang itu adalah orang yang bertakwa macam Al-Mahdi yang akan keluar nanti kan. Ada juga bunyi-bunyi orang yang kata Mahdi ni apa nama? Bukan Mahdi, maksud Mahdi orang nama Mahdi tu. Yalah betul, maknanya dia kata Mahdi ni maknanya siapa saja yang jadi baik, yang bawa kebenaran dan sebagainya, itulah dia Mahdi. Memang betul lah, tapi Mahdi yang sebenarnya dia adalah orang. Nama dia seperti nama Rasulullah SAW, dan nama bapa dia nama seperti bapa Rasulullah SAW, itu Abdullah, dan daripada keturunan Rasulullah sebelah Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Beliau juga menyebutkan bahawa fitnah ini akan berakhir dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Nampak tak? Kan? Ini fitnah ni maknanya, tapi kesepakatan yang sementara lah kan. Untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin mereka dan diridai oleh kedua kelompok yang saling bertikai. Bergaduh kan? Tengok. Hanya saja perdamaian ini tidak berlangsung lama. Sekejap ya, balah balik lepas tu. Semua itu hanyalah satu kesepakatan semu yang sementara, yang tidak bermakna sehingga tidak menghentikan pertikaian dan tidak menyelesaikan persoalan mereka. Masalahnya mereka itu tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Mereka tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan pengetahuan yang benar, tidak berada di atas manhaj yang sahih. Okay? Gitu. Sehingga perdamaian itu hanya ibarat pantat di atas tulang iga. Ini bahasa Indonesia ya. Pantat ni mana? Punggung. Punggung yang berada di atas tulang rusuk yang saya sebut awal tadi kan. Tulang rusuk semua kita maklum kan. Tulang rusuk ni sifat dia bengkok. Jadi kita pergi duduk atas benda tu, stabil lah. Dan dia bersatu ya. Bukan macam kerusi. Kerusi ada 4 kaki. Bangku ada 4 kaki kan. Jadi begitu. Jadi bila ada 4 kaki duduk kita stabil lah. Tak goyang, tak jatuh. Ini di atas tulang rusuk yang dibagi berdiri. Ya kan. Macam busur panah tu kan. Tak begitu? Duduk tu. Macam mana? Dia melayah ke depan, ke belakang, tak terlentang. Wah. Macam tu dah. Pantat tidak akan kukuh di atas tulang iga, punggung. Juga tidak dibangun di atasnya dan dalam waktu cepat akan lepas dan terpisah darinya. Cepat memang duduk memang terlentang. Duduk. Oh tengok pula duduk memang akan terlentang ke belakang ataupun jatuh ke depan macam tu. Kemudian fitnah sarra diikuti oleh fitnah duhaima. Duhaima adalah bentuk tasghir. Boleh tasghir? Tasghir diambil dari perkataan saghir, saghara. Saghir ni makna saghir ni makna dia kecil. Kan? Jadi duhaima perkataan tasghir. Contohnya bani. Kan? Ibni. Ibni anak saya, anakku. Bunayya anak kecilku. Kan? Dia makna anak kecil. Kan? Baik. Sedangkan dahmak adalah hitam yang gelap. Dinamakan dengan nama itu kerana keras dan besarnya apa yang terjadi di dalamnya merupakan sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Ini adalah fitnah yang sangat luas cakupannya dan umum, kan? Umum maknanya, sehingga melibatkan, yang meliputi semua umat, semua kena.
Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang dibiarkan melainkan ditempeling. Tempeling maksud dia apa? Ini dia panggil simbolik lah. Maksud dia semua kena. Tempeling kan, maksud tempeling bukan tampar. Semua tidak ada orang pun yang hidup masa tu melainkan dia akan kena fitnah ni. Fitnah ini menyakitkan seluruh kaum muslimin. Oh, dahsyat. Ia berlangsung sangat lama, sangat lama. Dan setiap kali kaum muslimin hendak berhenti, menyudahi dan mencukupkan, mendadak malah berkepanjangan pula. Benar-benar stop tak boleh, dia jadi panjang lagi. Membesar dan bertambah-tambah. Berperang tidak hanya sebatas menggunakan pedang dan tombak saja, tetapi diikuti oleh pertikaian, pemikiran dan kepercayaan. Dan hari ini kan kita kata senjata peperangan ni sangat banyak. Di antara senjata perang yang digunakan adalah ni lah ni. Kan? Ni maya ni. Apa nama internet ni. Kan dia ada apa? Dia ada key warrior, kan? Apa nama? Pahlawan keyboard ni, pahlawan komputer. Kan? Masing-masing depa ada kepandaian. Kan? Dia nak hack orang punya website apa semua tadi boleh belaka. Kan? Lepas tu dia nak guna nama kita, dia guna muka kita tapi suara tu maknanya suara orang lain. Cakap tentang benda yang kita tak cakap pun. Dia boleh ambil kepala kita, dia bubuh dekat mana-mana orang, lepas tu tunjuk orang ni buat macam ni, maksud dia tunjuk kat orang tu kita lah. Ini berlaku kan. Ini kehebatan teknologi ni macam tu. Ini fitnah. Jadi senjata perang ni bukan kita kata tombak, senjata dan sebagainya. Ini di antara dia internet apa semua tadi kan. Facebook, Instagram, Twitter, apa benda tak tahu lah. Itu juga di antara senjata-senjata yang digunakan kan untuk berperang. Menjatuhkan antara satu sama lain lah. Gitu. Bukan takat tombak, pedang, senapang, tapi diikuti oleh pertikaian, pemikiran dan kepercayaan. Masing-masing saling merebut pengaruh ya. Ini berlaku kan. Tak ada nafi lah. Sehingga meluaslah kebingungan, bertambahlah keraguan dan membesar pula ketidakjelasan tadi kan. Jadi dalam keadaan keliru dan terbanggu-banggu manusia tadi. Macam mana nak cari jalan keluar? Hasil dari semua itu banyak perubahan antara iman dan kekufuran. Juga petunjuk dan kesesatan. Di pagi hari seorang masih mukmin dan di petang hari dia telah jadi kafir. Macam saya cakap tadi lah kan. Dia tak sedar pun jadi kafir. Petang jadi kafir lah. Kemudian fitnah yang dahsyat ini melahirkan perpecahan kaum muslimin menjadi dua kelompok militer, dua kelompok tentera atau dua daulah kerajaan. Daulah iman yang murni yang tidak ada nifak dalamnya dan daulah nifak yang tidak ada iman dalamnya. Ketika itu kemunculan Dajjal semakin dekat dan tiba masanya serta berada di muka pintu dah. Allahu Akbar. Kan hari ini Nabi kata atau esok marilah dia. Gitu. Akan dipaparkan dalam kisah berikutnya bahawa daulah iman yang melahirkan fitnah Duhaimah akan menjadi sebuah daulah yang agung. Akan keluar pasukannya dari Madinah Munawwarah dan akan singgah di Ghawthah dekat kota Damaskus, Damsyik di Syria. Mereka inilah yang akan menyerbu Romawi dalam pertempuran Malhamah tadi. Nampak tak? Tentera ini maknanya bertepatan dengan hadis yang disebut yang kita baca tadi. Kan? Jadi jelaslah kepada kita bukan hadis itu mengisyaratkan kepada tentera Muhammad Al-Fatih. Tapi dia mengisyaratkan kepada tentera yang akan keluar di akhir zaman yang akan menaluki Konstantinopel tadi. La tuftahanna Konstantiniyah wa la ni'mal amiruha wa la ni'mal jaysh zalikal jaysh. Ini. Kan? Kita sebut banyak hadis yang menyebut tentang hadis ni, kan? Konstantinia akan dibuka, akan ditakluki, maka tentera ketua yang terbaik adalah ketuanya, kan? Jadi antara Al-Mahdi dengan Muhammad Al-Fatih siapa yang terbaik? Kan? Ataupun tentera di akhir zaman yang dipuji oleh Nabi SAW tadi, siapa yang terbaik? Begitu. Jelas pada kita. Maksud hadis ni kan. Kemudian
pertempuran terbesar sepanjang sejarah manusia. Pertempuran terbesar sepanjang sejarah manusia. Ini. Mereka akan menang setelah tibanya bala tentera bantuan dari seluruh penjuru dunia Islam. Kalau zaman Al-Fatih itu tentera daripada Turki, tentera ni ya kan kita katakan. Kemudian di tangan mereka yang menang dari pasukan tentera ini dengan semua bantuannya akan menjadi penakluk Konstantinopel kedua. Mereka itulah yang ketika Dajjal muncul lalu mengepungnya. Dia kepung Dajjal ni. Kan? Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam yang akan melenyapkan Dajjal dengan membunuhnya beserta semua orang jahat yang ikut bersamanya. Inilah cerita dia. Dia bertepatanlah dengan hadis yang kita baca tadi. Bukan dimasukkan di setengah hadis itu dengan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan ia tentera yang di akhir zaman yang akan keluar nanti dalam peperangan yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Baik. Kita lihat apa dia ibrah, faedah dan hukum-hukum dalam hadis ini yang dapat dicungkil. Yang pertamanya pengetahuan akan kondisi keadaan ya. Keadaan yang ada di dalam seluruh dunia Islam sebelum munculnya Dajjal. Ini maknanya kita orang yang mengkaji, yang membaca, yang melihat. Kita nampak kan. Cumanya orang yang tak baca, tak lihat, tak kaji, dia tak nampak lah benda-benda ni, dia tak tahu. Kaum muslimin tenggelam di dalam sejumlah fitnah yang sambung menyambung, berterusan, perbalahan, pergaduhan. Dan terus menerus nyaris melenyapkan semua dunia Islam kan. Kita tengok hari ni kan, nak harap kepada siapa dah, semua dah jadi liberal kan. Atau kita kata tengok dah Saudi pun dah masuk dah unsur-unsur ni. Yang raja dia pun dah jadi macam tu nak buat. Macam mana kita doakanlah yang terbaik lah nak buat macam mana. Ya, supaya Allah beri petunjuk kepada para pemimpin umat Islam. Dah masuk dah benda pelik-pelik garut-garut ke negara Riyadh dan sebagainya kan. Gitu. Jadi ulama buatnya, ulama maknanya mampu menasihati sajalah. Ulama menasihati. Tapi kalau pemimpin tak mau ikut, ulama nak boleh buat apa? Jangan kata ulama tak buat kerja. Tapi itulah dia orang jahil ni, lidah mereka ni tak ada tulang, lidah semua orang tak ada tulang tapi cepat sangat mengecam para ulama kan. Dituduhnya ulama ni macam-macam. Ulama penjilat kerajaan dan sebagainya. Maknanya para ulama ni menasihati. Jadi setiap nasihat yang ulama berikan kepada para pemimpin, bukan semestinya ulama nak kena bubuh dalam media sosial. Medsos kan, dia kata medsos. Takkan nak beritahu, okey hari ini tarikh sekian-sekian, jam sekian-sekian saya telah pun menemui pemimpin kita dan saya telah menasihati pemimpin supaya bertakwa kepada Allah, jangan dibawa masuk, jangan diimport masuk budaya-budaya barat ni ke dalam negara kita yang boleh merosakkan. Dan saya telah pun menyampaikan. Adakah patut dia nak buat macam tu? Adakah patut dia kena beritahu kepada semua orang bahawa dia telah menasihati para pemimpin? Tak. Itu Tuhan tak suruh pun. Tuhan suruh kita nasihat dan sebaiknya nasihat itu maknanya berempat mata kan. Maknanya empat mata tadi bertemu menasihati. Dia dengar, dia terima. Kalau dia tak terima, berdosa ke kita? Wa ma alaina illa al-balagh. Tidak ada atas kita melainkan kita hanya menyampaikan. Begitu juga para ulama itu. Mereka hanya menyampaikan, melaksanakan kewajipan mereka iaitu menyampaikan, menasihati. Adapun pemimpin yang tidak mau ikut, itu pulang. Itu hak mereka. Nanti mereka dengan Allah Ta'ala, mereka pandai-pandai lah. Gitu. Baik. Yang keduanya, adanya orang-orang Islam yang benar ketika itu. Maknanya ini yang disebut diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-firqah an-najiyah, al-taifah al-mansurah, kumpulan yang mendapat pertolongan ataupun kumpulan yang berjaya, kumpulan yang selamat, kumpulan yang menang. Jadi adakah? Ya ada. Itu telah diisyaratkan dalam hadis. Jadi macam mana kita nak letakkan diri kita dalam kumpulan itu? Nak minta borang kat siapa? Ustaz ada tak borang tu? Yayasan Taklim ada tak borang tu? Tak ada. Jadi maknanya kan. Jadi kita nak duduk dalam kumpulan tu maknanya kita kena berada, Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Itu dia. Itu macam borang dia maknanya. Ikut dia punya dia punya tuntutan di situ, kan?
Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat aku berada di atasnya. Itulah dia solusi dia ataupun cara dia untuk jadi selamat dan menang di dunia yang serba gelap ini. Yang sekarang ni lah, dunia serba fitan yang melanda tadi kan, fitnah yang melanda kita umat Islam tadi. Jadi solusi dia maknanya apa? Berada di atas manhaj, akidah, ya kan? Suluk yang telah diajar oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Itu dia. Ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian Nabi suruh ikut sunnah Nabi, sunnah para khulafa rasyidin, suruh gigit kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. Mereka banyak jumlahnya, orang Islam yang benar ketika itu banyak. Mereka banyak jumlahnya. Oleh sebab itu mereka masuk bersama lawan-lawannya di dalam peperangan yang panjang dan menyakitkan. Itu. Kemudian peperangan dan pembunuhan itu melahirkan pecahnya dunia Islam menjadi dua jamaah atau dua daulah. Ya? Daulah iman yang tidak ada kekufuran di dalamnya. Dan daulah nifaq yang tidak ada keimanan di dalam. Nifaq ni maksudnya mereka ni menzahirkan iman, menzahirkan Islam, tapi hakikatnya mereka ni kafir. Ya? Itu yang ketiganya. Yang keempatnya, pengetahuan akan semua macam fitnah yang terjadi di akhir zaman dengan nama-namanya, Ahlas, Sarra, Duhaima, dan penjelasan tentang apa yang terjadi di dalam masing-masing fitnah itu dan sebab-sebabnya. Mana dah ada ilmu tentang ni, dah ada lah. Kan? Maknanya ada dalam ilmu telah diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan ilmu itu disampaikan kepada generasi selepas generasi sampailah kepada generasi hari ini ilmu itu sampai kat kita dan kita tahu benda ni. Betul juga bila kita sampaikan kepada generasi yang akan datang, maka berterusanlah ilmu pengetahuan ni akan ada dalam generasi umat Islam lah. Begitu. Dalam peringatan. Bila kita tahu, kita boleh maknanya bersedialah. Sebab apa? Kita mengetahui keburukan bukan nak ikut keburukan. Macam kata Hudzaifah al-Yaman lah. Kata Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, ya kan? Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani, ya kama qala. Di mananya manusia semua tanya Nabi tentang perkara-perkara kebaikan. Buat ni dapat pahala macam mana, buat ni dapat pahala macam mana. Tapi aku tanya Nabi SAW tentang keburukan. Kenapa? Kerana aku bimbang. Keburukan itu akan mengenai aku dan aku tak tahu bahawa itu adalah keburukan. Itu kebijaksanaan lah. Itu kebijaksanaan kan. Masing-masing lah. Baik. Kemana tadi? Yang kelimanya, peringatan bagi kaum muslimin di masa itu tentang adanya seorang pria, seorang pemuda yang akan mengobarkan fitnah sarra' dan pendustaannya ketika dia mengklaim, dia mendakwa bahawa dirinya sangat layak untuk diikuti kerana dirinya daripada keluarga Nabi dan dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam hari ni kan, hari ni berlaku dah. Kan? Dia siap beritahu pula Nabi datang dalam majlis dia. Sebab tu dia panggil tempat dia Darul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata apa? Tempat itulah milik Rasulullah. Rasulullah boleh mari, boleh datang anytime dia kata. Inilah ramai orang tertipu kan. Adapun Rasulullah SAW, para walinya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa saja yang bertakwa, yang mengikuti ajaran Nabi SAW, maka mereka adalah pewali, pelindung, penolong bagi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menyambungkan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenamnya, penjelasan Rasulullah SAW bagi kaum muslimin yang berdamai dengan para musuhnya di dalam fitnah sarra'. Bahawa perdamaian itu tidak baku. Perdamaian itu tidak akan berterusan, tidak ada kesinambungan, tidak berlangsung dan tempoh yang seterusnya. Dia hanya sementara, sekejap sahajalah. Kan? Kemudian akan berlaku perpecahan, peperangan lagi lah. Fitnah dan kerosakan. Macam mana kita nak imagine, macam mana kita nak bayangkan keadaan macam ni kan? Keadaan yang kalau kita fikir dahsyat sangat ni, dahsyat. Tapi kalau realiti yang berlaku hari ni kan, kita kata dia seolah-olahnya ada apa nama, dia panggil
kesamaan, ada musyabahah, kan? Dengan apa yang berlaku dengan pada kita hari ini kan, terhadap umat Islam hari ini kan. Pertelingkahan, perbalahan, perebutan, pangkat, kekuasaan. Ini kita lihat kan, menakutkan. Tentulah saya rasa saya takut, saya rasa saya kan bimbang yang amat sangat. Kita tak tahu kita letakkan diri kita. Jadi macam mana? Cumanya kita letakkan diri kita dalam keadaan dalam apa? Ilmu nafi' wal amalus salih. Kita kena letakkan diri kita macam tu. Sentiasa bersama dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi saya ingat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala selalu sebut benda ni. Dia kata, jadi kita akan selamat macam mana? Dengan ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu al-mustaqat. Al-mustaqa, ilmu yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan aqwal sahabah, perkataan para sahabat, dan kefahamannya bagaimana kefahamannya. Kefahamannya tentulah kena ikut kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum, kerana depa yang ambil Islam daripada mana? Agama depa ambil daripada Rasulullah SAW, dan depa melaksanakan agama itu sepenuhnya dalam hidup depa. Jadi untuk selamatkan diri kita dalam kancah yang gelap, yang bahaya ini, dia kena ada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu Al-Quran, ilmu wahyu lah. Dia sebut ilmu wahyu ni sama ada Al-Quran dan kedua-duanya sekali lah, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia. Jadi kita kena minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni, maknanya letakkan kita ni di kalangan orang-orang yang sentiasa berusaha untuk mendapatkan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dalam doa yang dibaca diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Minta dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan khusyuk. Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan macam-macam cara. Ilmu ni tak sebenarnya kita masuk kelas sini, dan kadang-kadang orang mesej kita beritahu benda ni, kadang-kadang kita masuk kita dalam grup yang tertentu, kita tengok, weh aku tak tahu lah benda ni, aku tak tahu. Jadi sebelum ni kita tak tahu, sekarang kita tak tahu. Dengan apa? Dengan itulah dia kelebihan kurniaan Allah Ta'ala dan kelembutan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Dia tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ini. Tapi ilmu yang bermanfaat tak cukup. Tahu saja tak cukup, dia kena amalkan. Sebab tu kena ada satu kaki lagi, dan kita pun ada dua kaki berjalan kan. Kalau satu kaki payah nak berjalan, dua kaki pada al-amalus salih, iaitu beramal dengan amalan yang salih, amalan yang baik, yang diridai oleh Allah, berteraskan ilmu yang bermanfaat tadi, kan? Jadi ilmu itu mestilah disertai dengan amalan soleh, dan amalan soleh itu mestilah bertepatan, kan? Bertepatan dengan ilmu yang sahih. Sebab itu innallaha subhanahu, dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sebarang amalan illa akhlasahu, melainkan amalan yang paling ikhlas, kan? Dan Allah tidak akan terima sebarang amalan illa aswabah, melainkan amalan itu yang paling tepat, paling benar, yakni bertepatan dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jadi perdamaian itu tidak kekal lah, dan dalamnya ada hal yang membuat pembatalannya. Kemudian ketujuhnya ada syubhat besar lah. Syubhat ni kekeliruan. Kekeliruan yang kesalahan besar yang diperangi oleh kaum muslimin sekitar orang munafik, syubhat. Sehingga seorang itu di waktu pagi dan pada petang dia jadi, waktu pagi dia muslim, mukmin, pada petang dia jadi kafir. Kan? Ini syubhat besar lah. Orang tu dizahirkan dia sebagai orang Islam. Tiba-tiba rupanya dia ni kafir, bukan Islam. Dia menyamar saja. Munafik. Begitu. Yang ke-8, semua fitnah melahirkan akhir yang bagus. Ya? Ini maknanya dia motivasi kita lah. Tasliyah. Kan? Semua fitnah melahirkan yang bagus. Sebab tu saya sebut tadi, emas itu kita nak uji dia. Kita nak dapatkan ketulinan emas itu kena uji dulu. Tidak kalau orang kata ini emas, kita telan bulat-bulat ya, dia bukan emas. Jadi dia kena uji dululah. Jadi ujian itu dia akan menapis. Ujian itu dia akan menyaringkan mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Kan? Mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang baik, mana yang salah. Okey? Jadi semua fitnah melahirkan kebaikan akhir yang bagus, iaitu kelebihan kaum muslimin atas orang-orang munafik dengan adanya sebuah daulah yang kuat dengan keimanan yang murni. Setelah itu,
menimbulkan pengaruh yang dahsyat di dalam berbagai kejadian besar yang ada setelahnya. Nanti ada cerita berat lagi lah. Ada cerita besar lagi nanti kan. Itulah dia. Sampailah berlakunya hari kehancuran alam ataupun hari kiamat. Ini. Jadi maknanya tajuk yang ke-41 ni habis, kita masuk tajuk yang 42. Ada sekitar lagi sikit masa lagi. Okay, kita boleh baca sikit lah sebelum kita mengakhirinya. Sebelum tu kalau ada apa-apa soalan, bolehlah dikemukakan. Ada pembetulan. Siapa yang ada nak perbetulkan kesilapan saya ke mana tahu kan, kita bukan maksum. Okey, tak ada soalan. Okey, no problem. InsyaAllah. Teruskan sikit. Kisah yang ke-42, kisah Al-Mahdi yang memenuhi dunia dengan keadilan. Al-Mahdi, kan, maksudnya yang membawa petunjuk lah. Al-Mahdi yang membawa petunjuk. Ini gelaran dia Al-Mahdi, bukan nama dia. Nama dia bukan Al-Mahdi kan. Sebab tu dipanggil Al-Mahdi. Nama orang mana ada Al. Nama orang kan tak ada Al. Al ni sebab nama orang tu dah isi makrifah. Contohnya nama saya Azhari. Mana boleh letak Al-Azhari? Kalau saya letak Al-Azhari, maknanya saya ni adalah bekas student ataupun penuntut daripada Universiti Al-Azhar. Okey. Cumanya kan, kalau saya daripada negeri tertentu, contohnya ana ismi Azhari Al-Malizi. Okey. Al-Azhari Al-Malizi. Betul lah Al tu. Dan nisbah saya ni adalah orang Malaysia. Orang Malaya, orang Malaysia kan. Jadi gitu. Al-Bengali daripada Bangladesh ke apa ke. Orang kata saya Bangladesh. Boleh apa dah. Tak apalah kata apa pun, tak ada masalah apa. Jangan rupa kita macam Bangla kot. Allahu Akbar. Mungkin tok nenek ke apa kan kita pun tak tahu kan. Yalah mana kita tahu benda ghaib nisbi ni. Gitu. Okey, pengantar. Manusia telah menikmati Islam sepanjang penggalan masa di zaman yang telah Islam. Zaman yang telah silam. Zaman telah silam ni sebenarnya tak boleh tulislah telah silam. Tulis silam sudah lah. Sebab telah tu pun silam dah. Bila dia guna perkataan silam tu kan, cukup lah. Tapi tak kisahlah, terpulang lah. Kesedapan bahasa dia. Macam tu kan. Kita nak komen je lah. Okey, zaman silam. Manusia telah menikmati Islam sepanjang penggalan masa di zaman silam. Gitu, sedap sikit. Orang-orang Islam masih berharap dengan adanya bala yang sangat berat. Kan? Yang selalu meliputi mereka. Apa yang mereka harapkan? Mereka harapkan kembalinya izzah dan kedudukan mereka. Macam kita hari ni kan. Kita bila lah kita nak menang. Bila lah kita nak bangun umat Islam. Bila lah umat Islam nak bersatu, berkasih sayang sama-sama kita. Tidak membenci antara satu sama lain. Tidak dengki pada satu sama lain. Hari ni kita tengok makcik biasa lemak pun. Kan? Dia kedengki kat orang sebelah. Marah. Kan? Tulis dalam Facebook. Semua kita tengok kan. Kau lah punya pasal sekat rezeki orang dan sebagainya. Orang jual nasi lemak tak payahlah jual lagi nasi lemak. Allahu Akbar. Kan? Pasal nasi lemak pun nak bertengkar kan. Nak berbalah. Padahal rezeki masing-masing. Kerja kita ni hanya sebab saja. Kerja yang kita buat ni hanya asbab. Kalau kita jual nasi lemak 10 sen pun, kerjaan kita juga. Rezeki akan datang ke cara lain juga. Kalau saya jual nasi lemak 50 sen, orang jual RM1. Kan? Saya tak akan jadi miskin juga. Sebab itulah rezeki saya. Itulah cerita dia. Rezeki kita ni, Tuhan dah buat. Kerja kita laksanakan. Apa yang kita boleh buat, kita buat sebagai asbab. Itu je. Baik. Jadi umat Islam ni berbalah, bergaduh sekian lama kan. Dengki-mendengki, pijak-memijak. Macam itulah keadaannya. Allahu Akbar. Dan kita lihat sejak kejatuhan kerajaan Melayu Melaka, kita baca kisah sejarah Melaka kan, tengok kan macam mana jatuh kerajaan tadi kan. Kerajaan yang kuat, yang gagah. Tiba-tiba tumbang macam tu saja. Macam mana? Okey. Seraya menikmati kebahagiaan telah dijadikan kenyataan bagi mereka oleh Islam ketika mereka berlindung di bawah keteduhan rimbunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita tentang kebahagiaan yang akan datang bagi kaum muslimin selama rentang waktu di masa yang akan datang. Di antaranya adalah yang terjadi di masa kekhilafahan Al-Mahdi yang akan dibahas dalam kisah ini. Kan? Teks hadis dia berikutlah. Jumlah hadis, teks hadis yang menyusun kisah ini, bla bla bla, insya-Allah kita sambunglah lagi pada
2 minggu yang akan datang insya-Allah taala bitaufiqillahi taala. Itulah dia, apapun kita berdoalah. Itu yang kita mampu lakukan. Itulah yang kita ada pun. Kan? Apa kita ada lagi selain benda tu, apa kita ada lagi? Tak ada kan? Kita hanya ada doa yang kita boleh panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Di waktu-waktu yang kita rasa lapang untuk berdoa, dan ialah tentulah kita cari waktu yang terpilih, waktu yang terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah taala, kan? Tunduk menghinakan diri di hadapannya, mohon petunjuk kebaikan, kebenaran dunia dan akhirat, selamat di dua alam ini, dimensi dunia dan dimensi akhirat, kan? Kita minta macam itulah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Dia yang memiliki segala-galanya dan semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Demikian itu mudah bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi semoga kita sentiasa berada dalam taufik Allah taala dan inayah Allah taala dan pemeliharaan Allah taala, dijauhkan segala bala dan musibah dan penyakit dan selamat sehinggalah sampai ajal kita untuk meninggalkan dunia ini, dan selamat di alam barzakh, seterusnya di alam akhirat, dan masuk syurga Allah taala tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أنا أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.